وسلم وآله الكرام وأصحاب الإطام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk terus bernafas hidup sehingga ke pagi ni. Dapat lagi kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita melihat kelemahan-kelemahan diri kita. Mudah-mudahan kita sentiasa bersemangat untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, seperti biasa pagi Ahad kita teruskan kuliah tafsir kita. Masih lagi dalam surah Asy-Syu'ara juzuk 19 ni. Kita bermula hari ini pada ayat yang kelima tuan-tuan, muka surat 73. Kalau buku ni 73 lah. Sorry. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu 'anhu mu'ridin. Faqad kadzdzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون
قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون صدق الله العظيم وما يأتيهم min him mim mati bertemu dengan mim idgham mislaini ataupun disebut juga sebagai idgham mutamatsilaini ataupun disebut juga sebagai idgham saghir. Sama itu tiga-tiga tu. Dengung dengan qadar 2 harakat. Ya'tihim min zikrin. Nun mati bertemu dengan zal. Ini pun dengung sebab sini hukum dia ikhfa syafawi. Kerana zal salah satu daripada huruf ikhfa yang 15. Ikhfa hakiki, minta maaf. Bukan ikhfa syafawi, ikhfa hakiki. Sebelum ni hukum mim mati. Selepas tu hukum nun mati. Kita dah banyak kali kita ulang. Semua mim dan nun yang mati, kalau tiada tanda mati di atasnya, maka kita baca dengan dengung. Kecuali huruf nun lah. Nun ni kalau ada tanda mati, tak ada tanda mati di atasnya, kita baca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya ada huruf lam dan ra. Itu kita baca dengan tak dengung, tanpa dengung. Yang ini dengung. Min zikrim rim min tu tanwin bagi 2 di bawah bertemu dengan mim. Ini idgham ma'al gunnah. Sebab ni dalam bahagian nun mati dan tanwin. Yang tadi idgham mislaini sebab dalam bahagian mim mati. Kan hukum asas dalam tajwid ada 2 ya. Hukum nun mati dan mim tanwin dan hukum mim mati. Kan kemudian ada hukum mad 3. Jadi sini idgham ma'al gunnah kita baca dengan dengung zikrim minar rahmani muhdatsin illa. Bagi 2 di bawah bertemu dengan hamzah izhar halqi dibaca tanpa dengung. Bagi 2 di bawah tu selari kan. Kalau tak selari tu tanda dengung. Kalau selari tanda tak dengung. Muhdatsin illa kanu anhu dibaca dengan tanpa dengung izhar halqi nun mati bertemu dengan ha anhu mu'ridin. Jadi ujung tu man arid lis sukun. Ni pun ingat tak payah kita bincangkan, dah banyak kali kita bincang tentang bentuk-bentuk man arid lis sukun ni. Jadi man arid ni boleh kita baca dengan 2 atau 4 atau 6. Maka tuan-tuan jadilah bacaan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Wallahu a'lam. Itu dari sudut ilmu tajwid tuan. Mari kita tengok sama-sama pula dari sudut ilmu tafsir insya-Allah. Wa ma ya'tihim min zikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Dan setiap datang kepada mereka pengajaran baru dari Tuhan pengasih, mereka tetap berpaling menolak. Uraiannya, Allah menerangkan pekerti orang-orang musyrik Makkah yang keras kepala dan tidak mengendahkan tegahan jangan bersifat kufur lagi sesat. Mereka itu setiap didatangi pengajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya beringat dengan mendengar dan memikirkannya serta mengambil perhatian dan teladan. Namun pengajaran dari Tuhan yang bersifat pengasih kepada hamba-hambanya itu tetap juga mereka tolak dengan mendustakan dan mengejek-ngejek. Kita masih lagi bincang tentang keadaan Nabi berdakwah kan. Sebelum ni dah jumpa ayat
Allah Ta'ala mengingatkan Nabi, janganlah engkau wahai Muhammad SAW sedih sangat sebab orang musyrik susah nak beriman. Kerana engkau menyampaikan sahaja. Kemudian Allah Ta'ala cerita, orang musyrik Mekah ni tak sampailah kepada dia peringatan atau wahyu-wahyu yang baru mengandungi nasihat dan pengajaran yang Nabi sampaikan, melainkan mereka buat tak tahu je. Mereka berpaling. Mereka berpaling, tak nak dengar. Ini sifat orang-orang musyrik. Sehingga pada ayat yang ke-6 disebutkan faqad kazzabu, sesungguhnya mereka telah mendustakan pengajaran Tuhan. Nanti akan datang kepada mereka kebenaran berita mengenai apa yang telah mereka persendakan. Jadi mereka berpaling. Berpaling ni sebab apa? Kerana mereka mendustakan wahyu-wahyu yang turun, nasihat-nasihat Nabi, pengajaran-pengajaran, panduan yang Nabi sampaikan, mereka tak nak dengar. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-6 ni, besok di suatu hari mereka akan tahu juga apakah akibat daripada apa yang mereka persendakan. Kan? Ini nak cerita tentang sifat orang musyrik Mekah yang bukan tak cerdik tapi kerah hati. Cerita sifat orang musyrik Mekah yang bukan tak cerdik tapi keras hati. Yang tak mahu mendengar. Bahkan mereka mendustakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berbeza dengan orang yang disampaikan, tak faham tu lain cerita. Ini tahu tapi bukan tak faham apa yang Nabi sebut. Sama bangsa Arab. Tapi mereka sebenarnya mendustakan apa yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka tolak. Mereka dustakan. Dustakan maksud tak boleh pakai ni wahai Muhammad. Yang kau bawa ni tak boleh pakai ni. Ini tak betul. Itu maksud mendustakan. Mereka tak terima. Itu sifat orang-orang musyrik Mekah. Sampailah ke hari ni. Pengajaran ayat ni kan. Ada orang yang terima macam-macam nasihat, terima macam-macam pengajaran, terima macam-macam teguran daripada orang. Dia macam tu ya perangai. Memang hukum tak tahulah tu. Ada jenis orang macam ni. Dia rasa dia pandai, dia rasa dia cerdik lagi. Pada sekeliling semua orang nak beritahu dah salah ni. Dia ya betul. Kok dia baca ayat Quran pun kerana untuk kepentingannya. Tak pernah dia baca ayat Quran. Kali baca ayat Quran pula dah. Dia ambilnya jadikan Quran sebagai penyelamat diri dia pula. Cikgu kat sekolah pun tu juga. Dah. Kita ngajar anak murid tu. Kan? Macam Allah Ta'ala ajar orang musyrik Mekah ni. Datang wahyu baru. Bawa ayat lagi. Turun ayat lagi. 13 tahun. Nabi menjadi guru di Mekah. 10 tahun ni Madinah. Macam-macam ayat turun. Sampai 6,000 ayat turun. Didik. Ajar. Tak payah mahu dengar tu. Salah siapa ke itu? Itulah cikgu kat sekolah kan. Bagi nota tu. Ajar tu. Buat macam ni. Budak tak payah dengar. Ada yang dengar, ada yang tak mendengar. Yang tak mendengar tu besok ketika hari dia mengambil sijil, ketika hari tu dia menangis semua. Kan? Betul lah ustaz cakap, cikgu cakap gitu. Kalau tak betul-betul ni, hari ni menangis dia gitu. Ini akan berlaku kepada orang-orang musyrik Mekah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-6, sesungguhnya mereka telah mendustakan pengajaran Tuhan. Nanti akan datang kepada mereka kebenaran berita mengenai apa yang telah mereka persendakan. Sikap mereka yang demikian menyebabkan mereka akan ditimpa seksa yang pedih di dunia dan di akhirat, sama ada datangnya cepat maupun lambat. Itu tentang ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Kemudian kita beralih ke ayat yang ke-7. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Ini ayat Allah Ta'ala nak bawa orang musyrik berfikir. Gunakan akal. Kan turun ayat Quran tak nak terima. Dia mendustakannya. Dia kata Muhammad ni penyair lah. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Dia ni tak ada ni orang lelaki gila ni.
Dia sebut bal huwa syair. Bahkan dia ni penyair ni. Macam-macam. Ayat ini Allah Ta'ala suruh orang fikir. Tiadakah mereka memerhatikan bumi ni? Berapa banyak kami, yakni Allah, tumbuhkan berpasang-pasang bermacam-macam tumbuhan yang baik. Setelah menerangkan keengganan orang-orang kafir dari menerima tanda bukti yang berupa ayat-ayat Quran yang dibawa oleh Rasul, maka disebutkan pula keengganan mereka dari menerima tanda bukti yang berupa kudrat dan kekuasaan Allah di alam sekeliling dengan menggugat, apakah orang-orang yang kufur itu tidak mahu memerhatikan tentang keajaiban kudrat Allah yang telah menjadikan di muka bumi ini bermacam-macam jenis dan bermacam-macam pasangan dari tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman yang beraneka bentuk, rupa dan warnanya, dengan ciptaan yang begitu indah, bagus dan sangat baik. Sesungguhnya di sebalik ciptaan tersebut terdapat suatu kudrat atau kuasa ghaib yang sungguh-sungguh perkasa lagi pengasih. Malahan mereka kufur, mendustakan Allah Rasulnya, kitab-kitabnya dan menyalahi perintahnya. Bahkan mereka menderhakainya pula dengan berbuat maksiat. Ini catatan Ustaz Ahmad Sunhaji. Ayat yang ketujuh ni tuan-tuan. Allah Ta'ala ceritakan sebelum tu bagaimana Nabi cukup susah hati dengan perangai gelagat orang-orang musyrik Mekah yang sukar untuk beriman. Allah Ta'ala ceritakan pada ayat 5, ayat 6, dibawakan macam-macam wahyu, panduan daripada Nabi kepada mereka. Mereka dustakan. Ayat ketujuh ni Allah Ta'ala kukuhkan lagi. Dakwah yang dibawa oleh Nabi itu dengan suruh orang-orang musyrik itu memandang. Awalam yarau ilal ardi. Suruh gunakan akal pula. Dogi bona, bahasa kita. Cuba kau tengok bumi tu. Dah Muhammad Rasulullah SAW cakap tak nak dengar. Allah Ta'ala pun sebut, cuba kau tengok bumi tu. Ada, siapa jadi tu? Nak beri. Allah Ta'ala nak kukuhkan tanda-tanda kekuasaan, kehebatannya. Kau tak tengok kepada bumi tu. Tengok apa? Kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Kam nak tengok berapa banyak yang telah kami tumbuhkan di dalamnya. Tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Nak beritahu kan? Kalau cakap Muhammad, kamu tak nak dengar. Kau tengok alam semua-semua ni. Siapa yang menciptakan itu? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang buat semua tu? Dengan tumbuhan-tumbuhan yang berpasang-pasang. Macam-macam. Ni ibu cerita tumbuh-tumbuhan, tak cerita yang lain-lain lagi ni kan. Allah Ta'ala suruh tengok tumbuh-tumbuhan. Sebut min kulli zawjin karim. Tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan. Ada besar, ada kecil. Ada bulat, ada lepeh. Kalau fikir-fikir balik, bila sebut berpasang-pasangan ni, dunia ni sendiri, alam ni sendiri, dunia, dan tentu ada pasangannya, iaitu akhirat. Alam dunia, alam akhirat. Kalau dipikir-fikirkan, dia akan sampai ke arah itu. Jadi Allah Ta'ala mengajak orang-orang yang kufur kepadanya ini dengan berfikir, tengoklah bumi itu. Siapa yang buat? Siapa yang ciptakan? Dengan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan di dalam. Yang kita kadang-kadang sampai tak pernah. Rumput ya. Lambat-lambatlah jenis rumput. Buah-buahan, jangan cakap lah. Pokok, kecil, besar, memanjat, yang berakar panjang, yang tak ada akar langsung. Yang menggolek ke padang pasir tu, macam-macam jenis. Tumbuh-tumbuhan Allah Ta'ala suruh orang yang ingkar ini berfikir. Inna fi dzalika la ayah, kata Allah Ta'ala. Semua itu cukup dah menjadi tanda. Kalau orang menggunakan akal, dia akan nampak. Takkanlah semuanya itu berlaku dengan sendiri. Terjadi dengan sendiri. Tercipta dengan sendiri. Pastilah ada pembuatnya. Inna fi dzalika la ayah. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat
tanda bukti kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tetapi kebanyakan mereka tidak percaya. Allah Ta'ala titipkan di sini, walaupun dah disuruh melihat bumi, diberikan tanda, dalil akli tentang kewujudan dan kehebatan Allah dengan penciptaan langit, bumi dan segala isinya, termasuk tumbuh-tumbuhan yang dikhususkan dalam ayat ini. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, kebanyakan mereka masih lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zaman dulu sampai zaman sekarang sama keadaan ni tuan-tuan. Ada banyak ingatan-ingatan Allah kepada manusia. Memang wahyu tidak turun dah sekarang, tapi ada banyak kejadian-kejadian, ada banyak tanda-tanda, semuanya itu berlaku dengan kehendak-kehendak Allah. Orang yang beriman faham tidak berlaku sesuatu pun di bumi ini, tidak bergerak satu jisim pun, melainkan semuanya dengan kehendak Allah. Dan orang beriman ni apa pun yang berlaku, dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau buruk berlaku atas muka bumi ni, dia akan kembali pada Allah, dia akan memikirkan. Itu sebab akhirnya lahir andaian-andaian. Ini mungkin Allah Ta'ala ingatkan kita, mungkin kita dah buat silap. Bagus perasaan tu. Yang tak bagusnya macam-macam dah berlaku. Kita tak ambil pot pun. Bila berlaku sesuatu, ini bencana alam. Bila berlaku ini sebab ni, sebab ni, sebab ni. Kita cari sebab. Menggunakan akal kita ni, tak nampak pun Allah Ta'ala ketika itu. Bila ada orang sebut ini berlaku sebab Allah Ta'ala ingat kita marah pula. Sikit Allah Ta'ala marah. Sikit Allah Ta'ala marah. Saya kata tidak, kata dia. Sebenarnya tanah runtuh tu sebab struktur tanah tak kuat. Iyalah, memang itulah penyebab. Tapi tak berlaku semua benda melainkan dengan izin Tuhan. Jadi orang yang beriman, apa pun berlaku dalam dunia ni, dia akan akhirnya pergi kepada Allah dan dia akan tengok diri dia. Dia akan perbetulkan diri dia. Bismillah. Itulah sikap orang beriman. Bila benda yang baik berlaku, dia nampak Allah Ta'ala. Bila benda yang tak baik berlaku, dia nampak Allah Ta'ala. Dalam semua keadaan dia nampak Allah Ta'ala. Kan? Inna fi dhalika la'ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sebab itu ramai orang tak beriman. Kan kita mengaji dalam tauhid. Bumi ni semua ni adalah ayat-ayat yang maqru'ah. Yang manzurah. Ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita dapat tengok. Yang kita dapat tengok. Yang semua tanda-tanda kewujudan dan kebesaran Allah. Sistem bumi ini pun berlaku berjalan kerana kehendak Tuhan. Tak ada manusia yang menguruskannya. Bila sebut kerana kehendak Tuhan, Allah Ta'ala yang mentadbir. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia yang mentadbir bumi ini. Kan? Jadi semuanya berlaku adalah menurut qudrah dan iradah Allah Ta'ala. Maka tak ada orang boleh cakap sebab ni. Itu penyebab. Hakikatnya semuanya adalah kehendak Allah. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu sememangnya perkasa lagi penyayang. Di samping itu juga Allah mempunyai sifat penyayang. Muka surat 75 tuan. Tetapi Allah mengingatkan Rasulnya untuk menolong dan mengalahkan musuh-musuhnya. Kerana sesungguhnya Allah itu maha perkasa, tak terkalahkan oleh sesiapa, bahkan akan membalas dengan hukuman berat kepada orang-orang yang mendustakannya dan mendustakan Rasul. Inna fi dzalika laayatan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Biasanya tuan-tuan, bila ada perkataan aziz dalam Quran, yang akan mengikuti sifat aziz ni al-hakim. Wa huwal azizul hakim. Sekali ni lain pula bunyi ayat ni. Lahuwal la inna rabbaka lahuwal azizur rahim pula. Gandingan sifat aziz dengan rahim. Selalunya azizul hakim. Allah Ta'ala maha perkasa, maha kuat, lagi maha bijaksana. Hari ni kita tengok pula maha perkasa lagi maha penyayang.
Nak beritahu Allah Ta'ala tu memang sifat dia gagah, perkasa, tidak terkalahkan. Tapi dalam masa yang sama, walaupun dia hebat, walaupun dia kuat, dia penyayang sifat dia. Allah Ta'ala itu penyayang sifat dia. Kata Imamul Qurtubi dalam tafsir dia Al-Jami' li Ahkamil Quran. Saya sempat tengok pagi tadi. Dia kata maksud lahuwal azizur rahim. Al-aziz ni perkasa, al-muntaqim bi'a'adaihi. Bila-bila masa dia boleh balas, turunkan azab, boleh kenakan musuh-musuh dia. Ar-rahim, ar-rahimu bi'awliyaihi. Dan dia pengasih dan penyayang kepada wali-wali. Dalam apa? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut penyayang ar-rahim untuk orang-orang beriman di akhirat nanti kan. Innallaha kana bikum rahima wa kana Allah innallaha kana bikum rahima. Allah Ta'ala bersama kamu tu cukup rahim, dia kasih kepada kamu. Tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala tu walaupun umum ayat ni walaupun dia perkasa, dia maha hebat, dia boleh buat apa yang dia nak, tetapi Allah Ta'ala itu juga Ar-Rahim. Dia maha penyayang. Sebab itulah manusia ni diberi masa panjang. 13 tahun di Mekah. Allah Ta'ala bagi kesempatan kepada orang musyrik Mekah untuk beriman. 10 tahun pula di Madinah lagi. Panjang masa itu diberikan. Sebelum itu, apabila berlaku sahaja pendustaan terhadap Rasul dan ayat-ayat Nabi, mereka terus dimusnahkan. Lepas ni kita akan jumpa. Seperti mana Allah Ta'ala musnahkan Fir'aun yang banyak buat kesalahan, tenggelam. Tak ada bagi peluang. Lepas tu kaum Nuh pun dogi, banjir. Apa lagi kaum Mempoli, semuanya habis. Tapi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berpuluh-puluh tahun umat Muhammad sallam ni diberikan peluang. Sehinggalah pada kita hari ini, walaupun dah banyak tersasar dalam tindakan, percakapan dan perbuatan, Allah Subhanahu wa taala masih bagi lagi ruang dan kesempatan kepada kita untuk berfikir, memperbaiki diri, ruang untuk taubat itu. Benarlah Allah, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dia maha perkasa, dia kuat, tapi dalam masa yang sama dia seorang yang penyayang. Allah Ta'ala ini penyayang. Berbeza juga dengan kebanyakan manusia. Bila kuat, bila dia hebat, dia akan memamah orang lain. Dia makan orang lain. Dizalimi orang lain. Tapi Allah perkasa, tetapi dia Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Itulah beza Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, tuan-tuan. Kita pindah ke ayat 10, mula cerita kisah Nabi Musa. Selepas ni tuan-tuan akan tengok kisah Nabi Musa, lepas tu Nabi Ibrahim, lepas tu Nabi Nuh, Samud, Lut, Ashabul Aikah. Ada lebih kurang 6 kisah Nabi. Allah Ta'ala ceritakan kepada Rasulullah nak pujuk Nabi. Kan ayat sebelum ni, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Janganlah kau sampai bunuh diri wahai Muhammad sebab mereka tak beriman. Janganlah kecewa sangat. Jadi Allah Ta'ala pun bawa cerita nak beritahu Rasulullah, Rasul-Rasul dulu pun Muhammad, mereka macam kamu juga. Diutuskan untuk membetulkan akidah, tauhid manusia. Tapi mereka juga kena lawan, kena tentang, kena ancam, kena ugut seperti engkau wahai Muhammad salam. Jangan risau sangat. Maka Allah Ta'ala bawa cerita pertama tentang kisah Musa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Tokak cepet koring ni tuan. Panih. Dan ingatlah, kalau wa'iz tu ada unsur orang putih kata flashback lah ni. So ingat balik cerita. Ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, hendaklah engkau pergi kepada kaum yang aniaya itu. Ingatlah ketika Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa pergi menemui Fir'aun. Fir'aun maksudnya ni. Atau menemui satu kaum yang zalim itu. Siapakah kaum yang zalim itu? Kaum Fir'aun ala yattaqun. Iaitu Fir'aun, tidakkah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka setelah Allah menyebutkan keburukan pekerti orang-orang musyrik dan kedegilan mereka untuk terus berada dalam kekufuran dan kesesatan,
Maka untuk menghiburkan kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawakan di sini kisah Nabi Musa alaihi salam, yang mana Rasul tersebut juga didustakan oleh kaumnya, yang bererti ini bukan engkau seorang, bahkan semua para Nabi dan Rasul didustakan kaum. Tunjukkan apa ni tuan-tuan? Ayat ni nak tunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mengasihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah tu, kalau nabi-nabi lain disebut Khalilullah Nabi Ibrahim, Kalimullah Nabi yang banyak bercakap dengan Allah, iaitu Nabi Musa kan, sampai ke Nabi Habibullah, kekasih Allah. Nabi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni nampak kasih sayang Allah Taala tu. Bila Nabi gundah gulana, Nabi rasa macam susah hati sebab orang tak beriman, apa Allah Taala buat? Turun ayat, jangan lagi risau sangat Muhammad sampai nak bunuh diri. Allah Taala pun pujuk, hiburkan Nabi. Kita kalau sayang dengan orang, cinta anak kita sayang kat anak kita yang bungsu. Bila melalak ya, kita akan buat satu nak berhentikan dia boleh melalak tu, menangis tu. Mungkin berbeza orang anak yang lain, anak bungsu. Ambil. Atuk, cucu yang menangis. Kalau atuk tu tengok cucu yang menangis, bergulung-guling cucu tu menangis, dia tak tahu atuk tu. Lantaklah kau yang memang salah atuk tu. Tapi kalau atuk yang betul-betul jiwa atuk, tak sampai hati tengok cucu tu dah. Kan? Cucu lain tak dia bagi yang main. Cucu yang bongsu tu, dia sayang pun nak. Ambil lah. Bagi juga. Tanda apa tu? Tanda sayang. Tanda kasih. Ini yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala pun cerita kat Nabi, jangan risau wahai Muhammad. Allah Ta'ala pun cerita kat Nabi, dia pujuk Nabi. Aku dulu wahai Muhammad, ayat ni, pernah suruh Musa dulu pada kau lagi. Pergi jumpa satu kaum namanya kaum Fir'aun, yang tidak beriman kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan tentang kisah Nabi Musa ketika mana Tuhan menyuruhnya pergi menemui Raja Fir'aun di Mesir sebagai kaum yang zalim. Kenapa disebut Fir'aun ni kaum az-zalimin? Zalim kerana satu, mensyirikkan Allah. Dua, dia menyebut dia Tuhan. Tiga, kerana dia memperhambakan orang-orang Bani Israel. Jadi ni bangsa Kipti ni kan, Mesir ni bangsa Kipti, Fir'aun ni bangsa Kipti, penduduk Mesir. Bani Israel ni mendatang, dibunuhnya orang-orang lelaki. Asalkan lahir lelaki bunuh, dibiarkan orang perempuan tu je tinggal. Kemudian diperhambakan kaum Bani Israel ni, nampak kezaliman dia tu. Diperhambakan kerana dia kaum pendatang. Memang zalim sungguh. Kita sini tak tu baik orang Melayu ni. Kita raikan semua bangsa. Datanglah tak mana pun. Kau apa pun turunan kau, datang India, kau Cina, kau siapa-siapa datang ke Malaysia ni. Tak ada kita hamba dia tu. Bahkan duduk semeja dengan kita. Duduk sama makan dengan kita. Macam-macam hak diberi. Okey. Orang Melayu, tanah Melayu ni. Tapi bangsa Kipti ni datang Bani Israel, diperhambakannya. Dikulikannya, dizalimi, dibunuh yang lelaki, tak diberi hidup. Yang perempuan dia hidup. Nak cerita zalimnya Fir'aun. Bahkan diperhambakan, dijajah dan diperkosa. Lelaki dijadikan buruh paksa. Sehingga bayi-bayi yang lelaki yang lahir pun habis semua. Semua dibunuh. Kepada Fir'aun, kaumnya yang zalim inilah Nabi Musa diutus dengan pesanan, jangan engkau takut kepada mereka, atau dengan pesanan menyuruh mereka supaya takut kepada siksaan Allah dengan mentaati dan beriman kepada-Nya. Kita lanjutkan lagi tuan-tuan, ayat ke-12. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Biasalah manusia walaupun rasul, dia tetap lagi manusia. Jawab Nabi Musa, ya Tuhan kami, sesungguhnya saya khawatir mereka akan mendustakan saya. Aku takut ni ya Allah, aku akan didustakan. Tak percaya nanti, kata aku pembohong. Kemudian ditambah lagi, wa yadhiqu sadri wa la yattaliqu lisani fa arsil ila Harun. Ni kata-kata Nabi Musa ni.
Ketika mana Allah Ta'ala perintahkan, Nabi Musa kata, aku takut mereka ni tak terima aku. Dia kata aku ni pendusta, penipu. Dan sempit dada saya dan lidah saya tidak lancar bertutur. Sebab itulah utuslah juga Harun. Satu lagi aku ni Allah, aku rasa sempit dada nak pergi. Tak apa kuat. Dan aku ni, percakapan aku tak lancar. Gagap-gagap sikit. Tak berapa nak mahir bercakap. Sebab itu engkau utuskanlah Nabi Harun. Nabi Musa minta saudaranya Harun dilantik juga sebagai pembantu dia, Rasul. Nak minta bantuan, kekuatan. Tunjuk apa ni tuan? Bila dilantik Nabi Musa ni, diberikan tugas, dia rasa tak berapa nak berani buat. Satu sifat baik kan, Rasul, berikan kemuliaan jadi Rasul sahaja. Kamu dibantu oleh Allah. Kekuatan di sisi Allah Ta'ala. Kau buat. Tapi Nabi Musa kata, aku rasa tak berapa mampu lah ya Allah. Seseorang tak boleh buat ni. Bagilah. Panggillah Harun sekali. Biar jadi pembantu aku. Kan? Hari ni kalau bagi apa pun, semua rasa anda ya, boleh buat seorang. Settle ni. Kau sudah tak jalan. Nabi Musa kata, aku tak boleh ya Allah. Kan, rasa aku perlu bantuan ya Allah ya Tuhan. Aku tak mampu nak buat. Kan? Kita kerja pun tuan. Kalau bos kita suruh buat kerja, bagi ya, saya buat tuan, saya boleh buat ni. Bila buat tak dapat, memang kono marah gitu. Tapi kalau bos suruh buat, kita terima, bukan tolak. Kalau tolak tu lain cerita tu lagi bos pandang. Apa ni semua menolak kerja ni kan. Kita terima, tapi berlapik. Saya terima tuan. Tapi saya nak beri tuan, nak tahu tuan lah. Kalau saya buat tak apa elok, nanti minta maaf lah. Saya tak mampu ni. Saya bukannya yang terbaik. Tuan suruh saya buat, saya terima. Tapi saya nak beritahu awal lagi. Itu pekerja yang baik. Pekerja yang baik. Bukan terima, ini saya boleh buat ni tuan. Ada hal ni. Buat sini cacat, sini tak betul, sini salah. Kan paku buah koreh, lepas habis dia kau sedih. Kau kata anda tu semua kau boleh buat, tak boleh buat. Sebab itulah bila kita ni menanggung amanah, masih lagi kita ni sadar. Kita ni manusia yang ada kelemahan, mungkin boleh berlaku kesilapan-kesilapan. Kita perlu bantuan orang lain untuk nasihatkan kita. Seperti yang berlaku kepada Nabi Musa AS ni. Aku tak apa lancar percakapanku, ya Allah. Aku mohon supaya dihantar Harun untuk bantu. Walahum alayya zambum fa akhafu ay yaqtulun. Dan lagi saya berdosa terhadap mereka, oleh sebab itu saya khawatir mereka akan membunuh saya. Cuba tengok apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji tuan. Di bawah ni. Dan kekhawatiran ini, Nabi Musa AS berdatang sembah kepada Allah dengan mengatakan, ya Tuhan kami, sesungguhnya saya khawatir mereka akan mendustakan saya, yakni khawatir kalau mereka nanti akan mendustakannya, tidak mengakui sebagai utusan Allah. Kemudian katanya lagi, dan kekhawatiran ini menyebabkan dada saya nanti sempit dan lidah saya akan menjadi kelu, tidak lancar bertutur kata dalam berdakwah dan dalam tugas menyampaikan dakwah atau penyiaran agama. Kerana orang yang hatinya gelisah, lidahnya tidak dapat berkata-kata dengan terang dan lancar, sehingga tidak akan jelas dilahirkan apa maksud yang terkandung dalam hatinya. Kesan dari ayat ini menunjukkan bahawa penerangan dakwah perlu disampaikan dengan cara bertutur kata yang fasih dan lancar, agar tidak menjadi lemah atau merosakkannya sama sekali. Jadi Ustaz Ahmad Sunhaji dia ambil pengajaran daripada sudut itu. Bila kita nak sampaikan sesuatu, ajakan, dakwah, seruan, maka perlu ada disampaikan dengan tutur kata yang fasih dan lancar. Yang elok bunyi yang orang faham. Janganlah nak sampaikan sesuatu tapi gunakan bahasa yang tidak mesra dengan orang setempat. Dipanggil kita berceramah, Nunwa, dokek pulau mana, penceramah tu sebutlah. Kita perlu mengimplementasi, orang kampung menatang apa pula implementasi itu tadi. Kan?
Nanti kita terkesima, tuan-tuan. Pula terkesima ni kan. Dia guna yang bahasa-bahasa yang bombastik sampai orang kampung mengangguk. Hebat betul penceramah ni. Sampai kita tak faham bahasa dia. Kan. Yang itu rugilah pergi ceramah macam tu. Guna tak apa-apa perkataan kan. Interpretasi lah, implementasi lah. Apa lagi kita kasima lah. Tak apa bahasa-bahasa yang pelik-pelik ni. Orang kampung dengar macam ni. Dia teh-teh tu memang hebat aku ceramah ni. Mengangur orang lah. Yang tu maknanya tak apa cakap lah. Menyampaikan dakwah. Jadi kalau kita masuk ke orang kampung nak bahasa dia ya. Kan. Contoh pun pokok gotah, pokok sawit. Ceramah kat Faedah Berkerokan. Cerita tentang pokok anggur di Australia. Orang pun terbayang-bayang. Orang tu tak mentelarah anggur pun tak pernah. Cerita buah kiwi. Yang mana satu buah kiwi ni tu ya. Dia macam ciku dah. Dia dah pergi hijau dah berbulu-bulu. Macam mana orang mana tu tadi dia market pun tak pernah sampai. Yang dia pernah makan buah beweh. Beweh pula apa tu? Nampak apa kampung. Nampak bodoh lah kampung ni apa tu? Alah beweh. Apa tu? Jambu batu. Beweh lah boy. Tuan cakap beweh kat kau? Sama lah kita. Buat jambu batu. Jambu air. Itulah kita buat contoh. Kan? Lainlah kita berceramah ni di tempat orang kaya. Kita buah kiwi, anggur. Guna bahasa-bahasa orang educated. Memang sesuai lah. Jadi itulah maksudnya di sini. Bila kita nak dakwah ni, tutur kata, fasih, lancar dan orang pastikan orang faham. Kan? Kelemahan yang dirasakan oleh Nabi Musa AS inilah menyebabkan ia memohon sebab itu utus jugalah Harun agar Allah mengutus malaikat Jibril kepada saudaranya sendiri, iaitu Nabi Harun AS melantiknya pula menjadi Rasul untuk menolong tugasnya bagi menguatkan pendiriannya supaya seruan agama mencapai hasil yang sempurna lagi memuaskan. Kemudian Nabi Musa menyatakan kekhawatirannya sebelum dapat menyampaikan dakwahnya kalau nanti akan dibunuh oleh kaum Fir'aun. Jadi ayat yang ke-14 tu Nabi Musa sebut walahum alayya dzambun fa akhafu an yaqtulun. Dan lagi saya berdosa terhadap mereka. Dosa apa ni tuan? Kan bila Nabi Musa kan dia dah sebenarnya Nabi Musa daripada Mesir dah keluar daripada Mesir tu kan dia kahwin dengan anak Nabi Syuaib. Sebab apa dia lari tu tuan? Panjang cerita dalam suratul Qasas kan. Sebab Nabi Musa sebut jadi sebab dulu dia pernah bunuh seorang bangsa Kipti. Bukan niat membunuh. Kita orang bergaduh, kita pun tolak macam kau ni janganlah jatuh mati orang tu. Ataupun kita pukul dengan lidi kepala mati dah. Ngatek mati orang tu. Macam tu Nabi Musa. Bangsa Kipti ni bergaduh dengan bangsa Bani Israel. Jadi bangsa Bani Israel ni minta tolong. Ni Nabi Musa tumbuklah. Tumbuk yang bukan untuk orang khabar apa. Nak membunuh. Tak ada niat membunuh. Mati orang tu. Lari dah Nabi Musa. Sebab dongai orang Fir'aun, geng-geng Kipti ni dah memusyarat dah. Nak bunuh Nabi Musa AS kan. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا kan. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ kan. Surah Qasas panjang ayat tu kan. Dia masuk pekan, dia jumpa dua bangsa Kipti dengan Bani Israel sedang bergaduh. Datanglah Bani Israel minta tolong dekat dia, maka dia pun fawakazahu Musa, bukan tumbuk kuat sangat, faqada alaihi, tiba mati bangsa Kipti itu kan. Kemudian ada orang menyampaikan innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Aku dengar wahai Musa, pembusa-pembusa ni dah berkumpul bermusyarat-musyarat nak bunuh kau, baik kau keluar. Sehingga Nabi Musa lari kan. Sampai cerita panjang nak jumpa orang perempuan yang nak bagi minum unta, tapi di pergi tu ramai orang lelaki, jadi orang perempuan ni tak boleh nak ambil air pergi. Tunggulah sampai orang lelaki ni. Anak perempuan tu adalah anak kepada Nabi Syuaib AS. Maka Nabi Musa pun tolong ambilkan air. Perempuan ni pun mengadu ke ayahnya, bagus orang ni kuat gagah. Akhirnya Nabi Musa dengan kebaikan tu dijodohkan dengan anak Nabi Syuaib. Panjanglah cerita dia tu kan. Kemudian lah dia kembali ke Mesir tu. Ketika kembali ke Mesir tu lah, nak balik ke Mesir tu lah.
Allah Ta'ala sebut ayat wanadainahu min janibit turil aiman. Allah Ta'ala suruh daripada kanan gunung Tur Sina supaya dia pergi berdakwah kepada Fir'aun yang menzalimi bangsanya, bangsa Bani Israel di Mesir itu. Jadi bila kena suruh macam tu, Nabi Musa sebut walahum alayya zambun, dan lagi saya berdosa terhadap mereka. Dulu ya Allah, aku pernah bunuh orang Kipti ni seorang dulu. Fa akhafu ay yaqtulun, aku takut aku pun bunuh-bunuh kat dia. Kata Nabi Musa alaihi salam. Tujuan Nabi Musa mengatakan demikian tadi supaya ia dipelihara oleh Allah dari bencana Fir'aun dan memohon diselamatkan agar dapat menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah untuk menyiarkan agama kepada orang ramai dengan azam yang kuat. Kerana sudah menjadi kebiasaan para rasul itu mempunyai azam yang kuat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri selalu waspada menghadapi ancaman dan tentangan yang begini. Tetapi Allah mengatakan seperti pada ayat 67 surah Al-Maidah yang berbunyi wallahu ya'simuka minan nas. Nabi Muhammad pun serupa. Tapi Allah Ta'ala turunkan ayat Allah memelihara engkau dari kejahatan manusia. Nabi tetap akan dilindungi oleh Allah. Jadi Nabi Musa mengadu pada Allah, takut dia dibunuh oleh Fir'aun dan kaumnya. Allah Ta'ala turunkan ayat 15 ni. Qala kalla fazhaba biayatina inna ma'akum mustami'un. Allah Ta'ala berfirman, tidak, sekali-kali tidak, pergilah kamu berdua. Janganlah risau. Kata Allah Ta'ala, takkan bunuh kau tu dah. Pergilah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami. Sesungguhnya kami ada mendengar bersama-sama kamu. Nabi Musa risau. Allah Ta'ala sebut, tak apa, jangan risau. Pergi pada Fir'aun tu. Kami dengar bersama-sama. Maknanya Allah Ta'ala tengok, pantau apa yang berlaku tu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tiya Fir'aun faqula inna rasulu rabbil alamin. Pergi jumpa Fir'aun tu. Lalu katakan kepadanya, sesungguhnya kami utusan Tuhan seru sekalian alam. Beritahu Fir'aun, aku ni adalah utusan. Kami berdua ni adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sekalian manusia. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Kita berhenti setakat tu. Nanti kita akan sambung. Apakah kesudahan ni? Kisah Nabi Musa ni antara kisah-kisah yang paling banyak ceritakan dan panjang. Dalam banyak-banyak surah. Banyak cerita Nabi Musa alaihi salam. Jadi ayat dalam surah ni panjang ni. Syu'ara ni kita akan jumpa berapa muka surat tu. 2 muka surat, 3 muka surat juga cerita Nabi Musa kan. Sampailah akhirnya ayat fa'anjayna, apa ayat ni? Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kemudian kami selamatkan Musa. Itu akhir ceritalah. Dan siapa yang bersama dengan Musa alaihi salam. Summa aghraqnal akhirin. Kemudian kami benamkan semuanya. Itu di akhir pengakhiran kisah yang berlaku kepada Musa alaihi salam. Tapi sebelum tu insya-Allah panjang umur murah rezeki, tuan-tuan, kita akan tengok apakah lanjutan kisah antara Musa dan Fir'aun ini. Mudah-mudahan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti di sini, tuan-tuan, insya-Allah. Hari ni 29, tuan ya? Oh, 30 dah. Copek botol masuk